Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di malam ini, hari Rabu, ya, kita mengadakan lagi perlatihan kita, kuliah kita, yang mudah-mudahan kita dapat mengupgradekan lagi, mengupdatekan lagi pengetahuan. Kerana pengetahuan dalam bidang ilmu pengobatan herba ini bukan pengetahuan yang kita kata yang mudah tanpa perlu dipelajari. Kalau nak mendapatkan betul-betul menjadi seorang yang mempunyai pengetahuan itu, jangan pernah berhenti daripada belajar. Itu rahsianya. Okey. Jadi pada malam ini, seperti mana yang telah Pak Haji janjikan, kita akan bercakap tentang moringa. Ya, moringa. Ataupun kelor, ataupun orang panggil pokok munggai. Baik, Masya Allah, daripada moringa ini, Pak disebutkan nama saintifiknya ialah Moringa oleifera. Moringa oleifera ini adalah tanaman ajaib, penawar pada segala penyakit. Boleh kita sebutkan begitu. Sampai kita melihat bahawa moringa ini suatu kurnia, ayatul Rahman, tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia. Pak kita baca sebuah buku yang telah ditulis oleh Mufti Kerajaan Mesir yang mengatakan bahawa antara penemuan daripada penemu Islam, iaitu moringa oleifera, yang ditemui oleh para tabib Islam yang telah menemui bahawa dia mempunyai khasiat yang sangat-sangat berkhasiat. Masya Allah. Ada dua istilah yang dibagi sini, tanaman ajaib, tanaman miracle. Bukan berartinya ajaib ni kita tak percaya atau kita impress sampai kita menolak tentang sebenarnya. Kalau orang itu sudah mengenal Allah, tidak ada benda yang ajaibnya. Kerana Allah itu kun fayakun. Ya, tetapi yang kita nak sebutkan inilah makna ajaib yang keduanya itu ialah dalam memaknakan kita penuh syukur kepada Allah dengan adanya tumbuhan ini. Dan kemudian dia penawar bagi segala penyakit. Kalau dalam kategori tanaman ubatan, kita ada klasifikasi. Tanaman ubatan digunakan untuk sistem urinary. Tanaman ubatan kita gunakan untuk sistem kardiovaskular. Tanaman ubatan kita gunakan dia untuk penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan hormon related misalnya. Tetapi apa yang kita nak klasifikasikan pokok moringa ini? Maka pokok moringa ini kita klasifikasikan dalam tumbuh-tumbuhan yang kita sebut sebagai nutrisi. Nutrisi, zat pemakanan yang perlu ada dalam tubuh badan manusia ini kerana keperluan daripada mineral, keperluan daripada vitamin, keperluan daripada antioksidan yang ada dalam tumbuh-tumbuhan tersebut, keperluan daripada klorofil, keperluan daripada flavonoid, bioflavonoid, keperluan daripada segala apa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu kepada tubuh badan manusia. Itu diperlukan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka di sini ada slide yang telah Pak bagikan. Moringa bukan pokok yang sebarangan. Jadi orang yang melihat dengan mata hati, dia lihat bahawa moringa bukan pokok yang sebarangan. Dia adalah pokok yang mempunyai daun dan buahnya itu sumber makanan yang lengkap, yang sangat hebat dan menakjubkan. Sampai orang berikan nama dia superfood, super hebat, ya. Dan kalau kita tengok daun dan buahnya ini mempunyai protein. Kalau kita nak nak memelihara ayam, nak memelihara haiwan misalnya, kita bagikan sumber daun ini. Sumber daun ini sama betul, ya. Kalau kita nak gunakan daun ini,
biasanya kita fermentasi dulu. Baru kita dapat boleh ambil, kita bagi kepada misalnya kita boleh gunakan dedak, jagung, boleh gunakan daun ini, boleh guna ikan. Kita fermentasi dulu. Ya, selalunya ya tempat Pak Haji itu kita fermentasi 1 minggu. Barulah kita beri makan. Masya Allah, ayam akan jadi besar. Jadi itu adalah di antaranya ialah bagaimana cara untuk mendapatkan khasiat kepada haiwan dengan cara kita memfermentasikan dulu. Jadi oleh sebab itu, kalau untuk manusia, apakah dia perlu difermentasikan? Tidak perlu. Ada cara nanti akan Pak Haji terangkan. Masya Allah. Okey, kemudian dia ini, kita tengok daunnya. Daun moringanya dulu ya. Daun moringa itu sangat kaya dengan antioksidan. Sangat kaya dengan antioksidan. Antioksidan ni, dia menghilangkan pengaratan dalam tubuh. Organ kita makin hari makin lemah. Dengan bertambahnya usia kita. Macam mana dia nak pulihkan, bagaimana nak memulihkan organ yang lemah ini, iaitu kita kena membuang pengaratan. Karat-karat yang ada pada organ kita. Apa tu? Antioksidan. Itu yang paling penting. Kenapa kita perlu mengambil antioksidan? Jadi sebab itulah maka dia dikatakan raja segala antioksidan. Tumbuh-tumbuhan itu antioksidan. Semua tumbuh-tumbuhan itu kita katakan antioksidan. Tapi rajanya di mana? Rajanya ialah daun kelor. Masya Allah, hebat sungguh daun kelor ini. Dan orang lebih hebat daripada beri acai. Ya, beri acai ni antioksidan yang sangat tinggi lah. Pokok beri, orang terkenal sekali. Tetapi dia ni hebat lagi. Ya, dan lebih hebat daripada green tea. Ya, pokok moringa ini. Masya Allah. Siapa yang belum tanam lagi di tepi rumah, silakan tanam. Ya, ambil mudah saja. Cucuk-cucuk batang dia, dia boleh tumbuh segar dan sebagainya. Okey, jadi di kat sini, peranan antioksidan dalam tubuh badan manusia adalah sebagai mempertahankan, mencegah daripada kerosakan sel. Sel-sel yang rosak, sel-sel yang abnormal, sel-sel yang bermutasi, yang menyebabkan berlakunya kanser. Jadi, konsepnya ialah prevention, pencegahan. Sebelum berlakunya kanser, kita akan ambil daun ini, kita buat dia sebagai salah satu makanan wajib kita. Makanan wajib kita. Kita tengok ya, bagaimana hari ini berapa banyak suplemen yang ada di farmasi, apoteker yang dijual. Suplemen-suplemen itu adalah untuk memenuhi keperluan tubuh badan kita yang makin hari makin lemah. Jadi Allah SWT buat suplemen ini, salah satunya ialah raja suplemen ialah daripada daun kelor. Dan munggai, daun moringa ini. Jadi oleh sebab itulah maka di samping itu dia memiliki 90 jenis nutrien. Subhanallah. Seperti vitamin, protein, asid amino, zat galian besi, kalsium, potasium. Dia ada sampai 90 jenis nutrien. Ya, kalau kita katakan garam bukit. Garam bukit Himalaya tu hebat. Ya, hebat. Tapi 84 je. Ini 90. Jadi mudahlah kita ambil, mudah saja. Tepi rumah dia pokok ni ada. Jadi nama-nama dia seperti orang panggil dia superfood. Nama itu membayangkan tentang orang pernah mendapat khasiat daripada herba tersebut. Superfood. Dia dah makan-makan, dia tengok, ya Allah, hebat ya. Superfood. Orang sebut dia tree of life. Ya, juga disebut sebagai miracle tree, pokok ajaib. Apa makna gelaran-gelaran ini? Gelaran ini menunjukkan bahawa betapa pokok-pokok ini mempunyai nilai pengobatan yang sangat tinggi. Kalau mereka yang menggunakan herba tapi tak jumpa dengan pokok ini, superfood ini, seolah-olah dia tak guna herba. Seolah dia tak guna herba. Dia sakit apa pun dia kena guna yang ni. Ya, itu di antaranya. Baik, kita tengok lagi sebagainya. Okey, nama sayanya Moringa oleifera.
Itu dia daunnya itu, kalau kita tengok daunnya itu seperti paru-paru manusia. Kenapa dia seperti paru-paru manusia? Daunnya makroskopik. Pandangan kasarnya kita tengok dia seperti paru-paru manusia. Jadi dia ubat untuk paru-paru. Betul, dia ubat untuk paru-paru. Untuk orang yang batuk. Sekarang ni tuan-tuan, kita sedang diserang oleh batuk kokol. InsyaAllah bagi PJS, Pak Haji mencadangkan dalam pertemuan 8 hari bulan nanti, hari Single Day yang akan kita adakan di Sungai Petani, maka pada ketika itu Pak Haji nak bentangkan bagaimana cara perawatan herba mengatasi batuk kokol. Ingat tak COVID-19 kita telah bentangkan terlebih dahulu. Begitu juga untuk menyambut serangan batuk kokol yang banyak dia menyerang orang dewasa dan juga bayi. Dan banyak sudah kematian yang sudah berlaku. Di Malaysia sudah hampir 24 orang yang sudah pun meninggal dunia. Jadi bagaimana nak mengatasinya batuk kokol ini? Maka kita akan proposkan sebagaimana COVID-19 kita propose outbreak set, maka ini ada khusus yang kita akan keluarkan untuk batuk kokol. Batuk. Besok ni nanti di mana juga tuan-tuan pergi tentang dengar orang batuk. Kemana kita pergi? Mungkin kita duduk dalam solat di masjid, kita akan dengar ramai yang batuk. Kita duduk atas bas, ramai yang kita dengar batuk. Kita duduk atas tren, banyak orang yang akan batuk sebagainya. Ini ancaman yang baru yang sedang merebak. Dan dia juga akan jadi pandemik. Iaitu dia merebak dengan cepat. Jadi apa persiapan kita? Ya, apa persiapan? Kita buat persiapan nanti. Baik. Hadir dulu dalam penyebab PJS yang ada pada 9 bulan. Masya Allah. Jadi pokok munggai atau moringa oleifera yang kita tengok banyak di India. Ya, di India ni kalau yang nak makan bunga ubat teh itu adalah daripada teh istimewa untuk VIP. Kalau masa dulu yang boleh minum teh daripada pokok munggai ni raja-raja India saja. Ya, kalau orang biasa tak boleh sebagainya. Sebab apa ya? Sebab dia adalah sangat bagus untuk kesihatan dan untuk awet muda. Ya, bagi mereka percaya. Dan begitu juga dengan buah dia. Buah dia kalau kita ambil, kita makan manis sekali. Minum air lepas tu dia jadi manis sekali. Begitu juga dengan akar dia, root dia. Itu juga digunakan. Masya Allah. Itu dah ada gambar di situ. Boleh tengok, bagi tunjukkan ada gambar buahnya yang panjang-panjang sebagainya juga. Dibuat juga untuk ubat orang lelaki. Itu dia antaranya. Moringa oleifera. Yang tu kita boleh tengok di monograf dia. Masya Allah, cantik sekali ya. Kalau kita tengok kelihatan batangnya. Ya Allah, Tuhanku. Baik. Di sini ada bahan aktif yang mengatakan bahawa dia mengandungi 46 antioksidan. Antioksidan ni boleh datang daripada vitamin, boleh datang daripada mineral, ya, vitamin C, vitamin antioksidan. Dia banyak dah vitamin C, banyak. Ya. Begitu juga dengan sumber kalsium, antioksidan juga. Banyak dalamnya, banyak sebagainya. Ada 46 antioksidan. Termasuk vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B, B1, B2, B3, B6, termasuk ya, termasuk juga beta karotin, arginin, ya. Kemudian kita tengok beta sitosterol untuk kecil manis. Dia ada banyak sterol yang ada kepadanya dan Masya Allah, ya. Ini semua adalah kekayaan yang sangat besar dan salah satunya ialah zat besi. Di bawah tu ada zat besi, selenium ada, sulfur ada, Masya Allah. Selenium tu adalah powerful antioksidan. Jadi oleh sebab itu maka apa lagi kita nak cari sebagai vitamin untuk tubuh badan kita, sebagai suplemen untuk tubuh badan kita, melainkan daripada pokok moringa ini. Pokok kelor ini. Masya Allah. Ya, tak habis-habis kita memuji Allah.
Tak habis-habis kita menyebut tentang kelebihan kelor ini yang dijadikan sebagai ubat. Masya Allah. Okey, antara khasiatnya dekat sini, ini yang kita tengok. Yang pertama, menstabilkan tekanan darah. Orang yang ada tekanan darah rendah, orang yang ada tekanan darah tinggi. Macam mana dia nak stabilkan? Moringa. Keduanya mengawal kadar glukos di dalam darah. Kita kadang-kadang cari ke sana ke sini, beli susu yang mahal untuk penyakit kecil manis misalnya, ya, kita boleh gunakan dan kedua sebagainya. Jadi macam mana cara nak gunakan? Kita cari dos yang betul untuk diri kita. Ada orang hanya 3 dah cukup dah. Kita ambil 3, tengok darah kita tu dia back to normal dah. Kalau tak back to normal, kena ambil 5. Kalau dia tak boleh lagi 5, kena ambil 7. Ya, sebab herba ini walaupun dia ada banyak, dia punya antioksidan ada 46, tetapi dia ada dalam kadar yang tak banyak. Jadi kita kena ambil dia dalam jumlah yang banyak, tidak mempunyai masalah. Kalau macam ubat, kalau kita ambil banyak, dia jadi api. Kalau ubat kimia lah ya, masa kecil jadi kawan, masa besar jadi lawan. Itu dia antaranya. Baik. Kemudian kalau terjadi bengkak dalam usus, ini semua ni permulaan nak berlakunya kanser usus. Bengkak. Dia jadi balloon sigmoid. Tu bengkak tu. Dekat sigmoidnya tu bengkak. Jadi bagaimana kita nak hilangkan pembengkakan itu? Susah. Jangan semua kita fikir nak buat operation. Jangan fikir begitu. Guna kelo dulu. Ya, kerana itu adalah terbaik. Kemudian begitu juga dengan parasit, iaitu cacing. Cacing yang menjadi masalah hari ini, orang tak masuk agenda cacing sebagai penyebab penyakit. Tapi sebenarnya cacing juga menyebabkan banyak penyakitnya. Begitu juga ada orang yang ada masalah sengal tulang, sakit sendi, artritis, ada gout. Masya Allah. Ini semua kelebihan asid dalam badan. Dia neutralkan dia dengan menggunakan moringa. Meningkatkan ketahanan badan, immunity untuk kanser dan juga anti-kanser. Masya Allah. Ya, mana kita nak jumpa herba yang mempunyai spektrum luas ini, yang boleh merawat semua penyakit. Ini bukan kita yang buat. Ini bukan kenyataan kosong. Ini adalah hasil penelitian. Sampai moringa ini ada setiap tahun menyambut Hari Moringa Sedunia. Sama juga dengan buah koko. Ada sambutan Hari Koko Sedunia setiap tahun. Tahun depan dia buat di Belgium. Di mana pada tahun depan Pak Haji nak pergi ke Belgium. Nak pergi ke seminar Koko International. Ada setiap tahun. Kenapa moringa pun ada Hari Moringa tahunan? Sebab mengenangkan jasa, kelebihan yang ada pada moringa ini. Menyelamatkan orang di Kongo daripada kematian. Mereka tak ada makan apa. Tak ada nak makan apa dah. Kelaparan. Yang ada adalah pokok-pokok moringa saja. Mereka makan daun-daun moringa itu. Mereka selamat dan tak mati. Itu nak tunjukkan. Maka selepas itulah dunia heboh tentang kelebihan moringa ini. Sehingga dinobatkan pokok moringa sebagai raja herba dan ada hari sambutan moringa sedunia. Hebat tak? Pasti kali hebat. Dan untuk sakit kerompong dan bronkitis dan juga termasuk jangkitan saluran kencing UTI, urinary tract infection. Iaitu di mana dia boleh menghilangkan kotoran atau jangkitan kuman di saluran kencing yang menyebabkan susah nak kencing, yang menyebabkan kencing kotor, terutamanya pada ibu yang hamil. Ini ingat ni. Tipnya, Pak Haji nak sebut. Biasanya kalau ibu hamil, makan banyak buah-buahan tempatan, dia akan pergi cek besok ada kencing kotor. Contoh kata kencing kotor. Jadi sebab itu, dia kena banyak gunakan daripada moringa. Moringa itu filter kepada air kencing. Itu di antaranya sebab itu kalau di kampung-kampung dulu yang ada telaga, ya, mereka buangkan daun-daun moringa ke dalam air telaga yang keruh. Air tersebut menjadi jernih.
Itu hebatnya, Masya Allah. Dan begitu juga dengan orang yang kurang darah, anemia. Kurang darah. Orang yang kurang darah ni banyak. Pertama, dia suka pening. Pasal apa? Sebab tak cukup oksigen. Yang kedua, darah periodnya tak menentu. Pasal apa? Sebab tak ada darah. Anemia. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam moringa ini ada satu mineral yang dikenali sebagai ferrum, besi. Besi itu sumber, dia adalah sumber untuk zat besi, zat ferrum adalah untuk anemia, untuk orang yang ada masalah anemia. Itu ada yang pertama. Yang kedua, iaitu klorofil. Kita tengok ya, binaan struktur klorofil itu terdiri di bahagian tengahnya ialah magnesium. Magnesium itu ialah oksigen kepada darah tumbuh-tumbuhan. Apa dia darah tumbuh-tumbuhan? Spirulina atau klorofil. Klorofil itu adalah darah kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi oleh sebab itu maka kaya dia dengan magnesium yang menjadikan pokok moringa ini salah satu pokok yang sangat baik untuk pernafasan. Ekspektoran. Orang yang batuk, orang yang ada mukus, orang yang ada lendir yang tak mau keluar. Dia banyak duk sebut, macam mana nak bagi keluar lendir ni? Macam mana nak keluar lendir ni? Ya, macam mana? Ambil saja kapsul moringa. Masya Allah. Ya, itu di antaranya. Baik, seterusnya pokok moringa ini juga sebagai anti kuman, antibakteria, antivirus, dan termasuk juga daripada bakteria ataupun penyakit-penyakit yang mendatangkan penyakit ulcer, gastrik, tukar lambung dan sebagainya. Berapa banyak orang gastrik? Ya, dia jadi angin dalam perut. Angin tu naik sampai ke dada jadi sebab. Sampai ke belakang tengkok jadi sakit. Sampai fikiran jadi stres. Itu masalah angin. Ya. Oleh sebab itu maka dia juga ada anti bengkak atau anti-inflamasi. Bengkak di badan. Mana juga bagian bengkak. Termasuk di otot, termasuk di sendi, termasuk di pergelangan tangan, kaki dan sendi-sendi manusia. Masya Allah. Ya. Jadi dia ada seperti ubat anti sakit tu. Ubat apa anti sakit? Ponstan. Dia seperti ubat apa dia? Ubat apa? Veteran. Ubat-ubat Ponstan. Ubat-ubat paracetamol. Ubat paracetamol tu kan menghilangkan sakit-sakit sendi sebagainya. Dia ini pun sama seperti itu juga. Masya Allah ya. Dan dia untuk hypoglycemic. Untuk orang yang hypoglycemic ya. Yang darah dia, kita kata gula dia rendah. Baginya boleh kita gunakan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka banyak penelitian yang menunjukkan bahawa dia baik sekali untuk masalah hipotensi untuk orang lelaki. Yang kedua untuk luka. Ya, untuk luka boleh kita sapukan saja. Campur dengan minyak, kita sapu di tempat yang luka, luka akan berhenti. Tapi macam mana kalau luka di dalam? Luka di dalam, luka di tangan, boleh nampak. Kalau luka di dalam, macam mana? Luka hati. Itu dia, luka hati itu. Jadi, macam mana nak hilangkan luka hati sebab kita tak nampak. Ya, nampak hanya luka di tangan saja. Maka ambillah moringa. Masya Allah. Ajaib. Yang Allah ciptakan sangat ajaib. Okey, kemudian seterusnya orang yang ada masalah mata. Mata ya, mata ini ambil. Tapi janganlah makan satu hari nak tunggu kata saya belum sembuh lagi, tak boleh gitu. Ambil sampai 40 hari, 40 malam. Kita akan dapati orang yang ada rabun ayam. Rabun ayam tu waktu senyap dia mula tak nampak. Atau orang yang kabur penglihatannya. Kerana apa? Kerana retinopati kencing manis, kerana penyakit-penyakit yang lain itu tidak jadi masalah. Sebab dia merawat keseluruhannya dalam tubuh badan kita. Jadi ambil perahan daun dicampur bersama madu lalu minum sebelum tidur. Jadi kalau kita ada kapsul, ambil kapsul saja, minum sebelum tidur. Dan yang keempat ialah sakit kuning.
sakit kuning. Apa yang dikatakan sakit kuning? Orang yang demam kuning, campur dengan air kelapa, tapis dan madu, bersama madu lalu minum. Ini kita campur dengan air kelapa. Biasanya kalau demam kuning kita guna kunyit. Ya, kita guna kunyit, kita guna temulawak. Tapi ini boleh kita hanya gunakan kelor, campur dengan air kelapa, campur dengan madu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti apanya ini. Begitu hebat sekali penciptaannya. Baik, sakit mata. Perahan air daun diheningkan, ditapis lalu dititis di dalam mata. Itu kalau kita nak menitiskan di dalam mata. Tapi kalau kita tak mau, kita boleh makan saja pun berkesan pada mata. Baik, seterusnya kalau kurak. Kurak ni kita kata penyakit kulit. Ya, beberapa dicampur dengan kapur barus, lalu dilumurkan di kawasan kurak. Mudah saja ni. Kita ada minyak sahara. Minyak sahara, campurkan dia dengan daun ini yang kita tumbuk, sapu tempat kurak tu. Sembuhlah dengan izin Allah. Masya Allah. Baik. Ini khasiat moringa ini kita tengok pada vitamin-vitamin yang wujud dan mineral yang wujud. Misalnya dia ada vitamin A, iaitu beta-karotin yang baik untuk gangguan mata. Selalunya orang kata ambil carrot. Indonesia panggil wartel. Wartel. Itu sebagainya. Atau kolin. Dia ada satu kolin yang ini untuk menghilangkan fatty liver. Allahu Akbar. Dia ada vitamin 1 untuk beriberi dan vitamin B2 untuk kulit kering dan pecah. B3 untuk dermatitis, vitamin C untuk apa? Pendarahan gusi, kalsium untuk osteoporosis, zat besi untuk anemia dan protein untuk rambut pecah dan gangguan pertumbuhan pada anak. Jadi subhanallah, kalau bagi ke anak-anak, anak-anak itu menjadi sihat. Anak-anak yang tak boleh berjalan misalnya, dan 2 tahun dia tak boleh berjalan, bagikan dia moringa. Subhanallah, ya, Maha Suci Allah. Jadi oleh sebab itu ada kajian-kajian yang dilakukan. Kita tengok oleh kerana kalori dia tambah India, maka kita tengok di satu kajian iaitu di Junhuwala College di Mumbai, India. Dan di Khalsa College di Mumbai, India juga, mereka membuat ujian pengaruh ekstrak metanol. Metanol itu pelarut. Daun kelor tu dia gunakan pelarut metanol. Dia ambil 300 mg per kilo berat badan seseorang. Ya, kalau berat badan seorang tu apa dia? Berat badan seorang itu 1 kilo kita katakan. Berat anak-anak misalnya, dia bagi 300 mg. Begitulah dikiranya. Okey, dengan pemberian ubat yang kita katakan dekat sini, ya, dengan pemberian ubat glibenclamide, ya, yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas sebanyak 5 mg per kilo berat badan. Jadi maksudnya dia mempunyai kesamaan sama, sebanding. Kita pergi ambil insulin tu, insulin yang kita nak guna untuk sekali injection 5 mg tu sama dengan kita ambil 300 mg. Ya, jadi yang kita ambil sama juga dengan apa kita ambil dengan insulin tadi. Subhanallah. Ya, dia akan banyak mengeluarkan insulin untuk pesakit penciuman. Masya-Allah. Ya. Jadi ini tak boleh nak kata apa-apa lagi. Speechless. Kita tak nak kata apa. Sebab apa? Sebab terlalu hebat. Terlalu hebat. Masya Allah. Kalau ini pun sudah kita tak boleh nak membayangkan kehebatannya. Bagaimana nak kita bayangkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang hebat ini. Masya Allah. Ya. Inilah dia cara kita mengenal Allah. Cara dengan melihat para pencipta Allah, penciptaan alam ini, maka membawa kita
mengenal tentang diri kita ini serba tidak tahu. Baru kita kenal yang maha tahu. Masya Allah. Baik. Jadi kalau kat situ kita tengok kelebihan dia, efek daripada moringa aloe ni, pertama antioksidan. Yang kedua adalah anti-inflammatory. Yang ketiga untuk UTI, urinary tract infection. Yang keempat, ya, menumbuhkan rambut. Menumbuhkan rambut. Banyak orang yang botak kepala tu gunakan. Okey, kemudian dia akan meningkatkan lagi kesihatan skin, yakni kulit, ya. Kemudian dia anti kepada kolesterol. Kolesterol tu kita kena ingat bahawa kolesterol itu banyak menyebabkan, lebih bahaya lagi daripada orang yang penyakit-penyakit yang lain. Sebab apa? Kolesterol ini boleh menyebabkan berlakunya stroke. Kolesterol boleh menyebabkan pendarahan pada otak, menyebabkan orang mati, dan boleh menyebabkan serangan pada jantung. Itu kolesterol. Bahayanya kolesterol. Iaitu low density lipoprotein. Macam mana kita nak buang kolesterol dalam badan ini? Jangan lupa moringa. Ya, moringa. Baik. Kemudian dia akan increase kita punya energy. Yakni tenaga kita akan bertambah. Dan vision improvement untuk mata. Itu di antaranya. Jadi begitu juga untuk tekanan darah, dan dia juga anti depression. Banyak orang kita ni yang kena depression, kena tekanan, mental problem, ya, mental problem, anxiety, ya, depression, over stress. Ya, macam mana cara kita nak coolkan perasaan kita ini? Hari-hari ini kita dengar ni, kadang-kadang tangkap orang, kita tengok satu berita di Indonesia bagaimana anggota polis, ya, anggota khas, bagaimana mereka menyeksa seorang anak yang akhirnya mati, dan mereka minta tebusan 50 juta saja. Bukan 500 juta, 50 juta saja. Budak itu dipukul sampai mati. Wa na'udzubillah. Kenapa berlaku begini, ya? Sebab inilah dikatakan bahawa pada zaman-zaman kita ini kadar stres manusia itu meningkat, dan kadang-kadang cara nak menghilangkan stres itu dengan membuat orang jadi sakit. Kegembiraan. Ya. Sama ada orang ini ada masalah psikotik, ya, psikotik, dia ada masalah jiwa. Masalah jiwa. Tetapi inilah dia, kita kena bantu juga dengan menggunakan moringa ini, bagi coolkan anak-anak kita dan semua orang yang ada di klinik kita. Baik, kemudian seterusnya ialah untuk menguatkan immune system. Jadi pada hari ini kita kena menguatkan immune system, sebab ujian makin hari makin besar. Selagi dunia ini nak kiamat, makin menuju kepada kiamat, maka ujian atas dunia ini juga makin besar. Maka kita kena memperkuatkan keimanan kita, kena memperkuatkan akidah kita, dan begitu juga maka ujian kepada tubuh badan kita ini juga semakin kuat. Virus berkedatangan, kuman berdatangan, penyakit-penyakit yang tak pernah berlaku pada waktu dahulu berlaku pada hari ini. Bagaimana nak bagi kita boleh bertahan? Allah datangkan pokok kelor ini untuk kita shield, kita jadikan perisai, ya, jadikan perisai untuk melakukan preventif, untuk melakukan medicine, untuk melakukan preventive medicine, iaitu pencegahan sebelum sakit. Itu adalah merupakan satu kaedah di dalam perubatan Islam, iaitu cegah sebelum sakit. Ya, itu kita panggil pengobatan Islam itu, dia lebih pada disebut sebagai preventive medicine. Ada wuduknya, ada hududnya, ya, ada kisasnya. Itu adalah merupakan satu kaedah preventif, pencegahan. Cantik sekali. Okey, kita jawab azan dahulu ni.
Ya, Alhamdulillah. Kita sambung lagi ya, bahawa bagaimana kelor ini dia jadi sebagai salah satu daripada herba yang meningkatkan sistem imun. Sistem imun kita ada sel T, ada sel B. Ya, kita jadi lemah kerana kita mudah diserang oleh kuman. Kerana apa? Kerana sistem imun kita lemah. Kalau sistem imun kita kuat, walaupun kita kena serangan daripada serangan kuman, tetapi masih boleh bertahan. Masih boleh bertahan. Ya. Jadi oleh sebab itu, maka kekuatan sistem imun itu yang perlu diberi keutamaan. Kita hari ini sihat, esok sakit. Kenapa? Sebab sistem imuniti itu lemah. Kuman dapat menaluki tubuh badan kita. Lusa kita sihat balik. Kenapa? Sebab kita makan makanan yang menguatkan sistem imun. Jadi kita kena maintain dengan moringa ini sebagai menjaga sistem imun yang ada dalam tubuh badan kita. Okey, kemudian sebagainya dia juga adalah untuk guna untuk afrodisiak, ya, untuk promote of libido, ya, untuk meningkatkan kehendak libido seorang isteri ataupun suami. Okay, kemudian antifungus ni apa dia? Anti kepada jamur. Ya. Hari ini yang banyak menyerang kita juga jamur. Bukan virus, bukan bakteria saja, jamur juga boleh menyerang kita dengan begitu dahsyat sekali. Ya. Dan begitu juga dia digunakan untuk mengurangkan garis penuaan yang ada pada wajah kita. Ya, mengurangkan garis penuaannya. Baik. Moringa juga untuk anti ketumbahan tumor. Ya, sangat luar biasa. Dan dia juga boleh bagi kepada siapa? Kepada ibu-ibu yang hamil. Ibu yang hamil ni kita bagi moringa. Dia akan memberikan nutrisi pada anak supaya anak itu sihat. Ibu tu sihat. Macam mana nak tahu anak yang dalam kandungan itu sihat bila ibunya sihat? Macam mana nak tahu anak dalam kandungan tak sihat bila ibu juga tak sihat? Jadi sewaktu ibu hamil itu, kalau dia kena penyakit stres, ibu hamil stres, anak keluar besok jadi stres juga. Kalau dalam masa hamil itu dia gembira-gembira, anak keluar juga gembira-gembira juga. Pengaruh perasaan ibu sewaktu hamil itu mempengaruhi perasaan anak. Itu yang sangat penting, ya. Kemudian begitu juga dia akan improve digestion kita. Dia improve kita punya pencernaan. Masya Allah, ya. Kerana pencernaan kita ini ada enzim. Kita tahu bahawa kalau tak cukup enzim dalam perut kita ini, maka pencernaan kita juga sangat lemah. Makan tapi tak jadi nutrisi pada badan kita. Seterusnya dia juga untuk memudahkan orang yang ada masalah sembelit. Semua lengkap ni. Masalah angin, masalah sembelit, semua ada dekat sini. Dan anti kepada ulcer. Dalam mulut selalu jadi ulcer. Kenapa? Hilang jadi. Kerana tak ambil moringa. Sebab moringa itu sumber vitamin C yang tinggi. Kemudian untuk detoxification. Untuk menghilangkan racun di dalam liver kita. Dia panggil detox. Ya. Kemudian begitu juga jika dia digunakan untuk orang yang ada luka. Ya. Untuk luka. Kemudian orang yang suppress. Ya. Dan untuk blood sugar. Ya, untuk penyakit kencing manis. Kemudian juga dia juga baik untuk ni, untuk fikiran kita, hormon untuk fikiran kita, untuk mental kita. Kerana dalam tubuh badan kita ni ada 4. Ya, physical, mental, spiritual, emosi. Mental ini mempengaruhi daripada tubuh badan kita. Pola laku, cara berfikir. Kalau fikirannya itu negatif saja, dia akan jadi negatif. Cara dia, cenderung dia berfikir negatif. Dia jadi negatif.
Sama juga kalau pola fikir orang tu dia kata sakit, sikit sakit, yang ni buatan orang. Sikit sakit, ini penyakit saka. Dia pergi ke situ juga. Dia jumpa orang pun sakit, buatan orang, saka. Buatan orang, saka. Ini mental problem. Sebab apa? Sebab dia mengarah ke arah kiri. Darah tinggi, sakit kepala, saka. Darah rendah, berpindah-pindah, berkunang-kunang, saka. Jadi asid urik lebih, saka. Orang buat dan sebagainya. Jadi ini kita katakan minda kelas yang kedua. Pak Haji selalu sebut ini minda kelas yang kedua. Sebab apa? Sebab kita nak jadi macam orang yang duduk di Amazon. Orang asli di Amazon. Percaya macam tu? Dia percaya kepada spirit ni. Jenis-jenis spirit, roh-roh ni. Dan sebagainya. Kita, Islam datang itu menguatkan roh kita. Roh itu latifah rabbaniyah ar-ruhiyah. Roh itu menguatkan roh kita. Kita ada shield kita dengan apa? Doa. Kita ada apa? Kita ada wirid Al-Quran. Kita ada apa? Wirid doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada ayat-ayat yang boleh melindungi kita daripada itu. Tetapi kadang-kadang kita telah menyalahkan. Kita letakkan dulu satu stigma dalam orang sakit. Sakit kamu ini kerana sakit saka. Kemudian barulah kita nak memperbetulkannya. Itu salah. Sampai dah bergaduh suami, isteri, anak, ayah, ibu. Nak perbetulkan apa lagi? Itu di antaranya. Baik. Masih tak kita ingat? Bagaimana seorang itu dulu ni ada kes pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja. Sebab apa? Sebab kawan-kawan dia kehilangan laptop. Bila kehilangan laptop, mereka pergi jumpa bomoh. Bomoh tu kata, yang ambil adalah kawan kau. Kawan kau sebegini. Mereka balik, paksa dia, suruh dia bagi tahu. Dia kata dia tak tahu. Dia kata aku tak ambil. Tapi mereka percaya kepada minda kedua bomoh ni. Yang kononnya boleh scan lah. Boleh tengok orang lah. Sebagainya itu. Akhirnya mati budak tu mereka pukul. Tu apa cerita tu? Itulah dia kata. Kecenderungan dia nak pergi belah kiri. Kita tak boleh begitu. Pengobatan Islam dia tak bina macam tu. Pengobatan Islam membina ukhuwah. Kasih sayang ibu, ayah, anak, tok wan, opah. Mendoakan mereka. Kalau mereka sudah meninggal, mendoakan mereka. Bukannya meletakkan mereka sebagai orang salah yang tak boleh dibuktikan. Jangan sampai kita jadi begitu. Minda kelas yang kedua. Baik, jadi oleh sebab itulah maka kita menggunakan moringa. Masya Allah ya. Kita gunakan moringa ini pun kita yakin bahawa penyembuhan itu datang daripada Allah. Tapi tongkat yang ada di tangan Nabi Musa itu Allah suruh pukul dulu ke laut. Pukul dulu wahai Musa. Kemudian baru laut itu terbelah. Apakah Allah berkehendak kepada pukulan Nabi Musa itu untuk membelah lautan? Tidak. Allah itu kun fayakun. Sama juga dengan kita. Makan herbanya. Allah turunkan penyakit. Allah turunkan penawar. Cari. Bila bertemu dengan penawarnya, penyakit akan sembuh. Akan sembuh dengan izin Allah. Begitu juga ketika Allah cerita pasal Harut wa Marut di dalam Al-Quran. Yang mana mereka berdua ini boleh memisahkan suami isteri. Tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi pokoknya mereka tak boleh pisah kalau Allah tak izinkan. Jadinya begitu kepahaman kita. Masya Allah. Baik. Kalau kita bandingkan. Kita bandingkan bahawa vitamin A yang ada pada wortel dan ada pada carrot. Kita katakan vitamin A yang paling banyak pada carrot lah. Dia warna kuning untuk mata. Tetapi kalau kita ambil daripada daun fresh, kelor itu dia jauh 4 kali ganda daripada vitamin A yang ada daripada carrot tersebut.
Itu kalau daun basah. Macam mana kalau kita ambil daun kering? Kalau daun kering, dia ada 10 kali ganda. Bagaimana dia tak memperbaiki penglihatan? Bagaimana dia tak memperbaiki rabun? Kita ambil dia. Kemudian seterusnya, kalau kita tengok pula orange, vitamin C ni, dia ada pada orange selalunya. Kalau kita bandingkan fresh leaf, maksudnya daun yang fresh, kita bandingkan vitamin A dengan orange ini, kalau daun yang fresh itu 2 kali ganda. 7 kali ganda. Ya, tetapi kalau kering, dia ada setengah saja, setengah kali ganda saja. Begitu susu, kita nak dapatkan kalsium daripada susu. Bila kita mendapatkan kalsium daripada susu, maka kita tahu bahawa banyak kita ni berfikir susu tu ada sumber kalsium yang baik. Betul, memang betul. Tapi kalau banding dengan daunnya yang basah, daun kelor yang basah itu 4 kali ganda daripada susu. Tapi macam mana kalau kita banding dengan daun kering? 17 kali ganda. Nah, hebat tak? Apa yang disebut sebagai pengobatan daripada daun kelor ini. Baik, cuba kita bandingkan pula dengan potasium yang baik untuk jantung. Ambil pisang. Pisang itu pun dikalahkan dengan daun kelor ini 3 kali ganda yang basah. Kalau yang kering, maka sebanyak 15 kali ganda daripada pisang. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Kalau bayam pula untuk mendapat zat besi, ya, kalau yang basah 3/4 kali ganda, kalau yang kering iaitu 25 kali ganda zat besi. Nak cari mana lagi orang yang anemia? Ya, dia perlu kepada zat besi. Lepas bersalin, perlukan zat besi menggantikan darah yang banyak keluar. Di mana lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang nak kamu dustakan? Allah datangkan pokok ini miracle ajaib. Kenapa kamu tak mau pandang? Kenapa kamu tak mau lihat? Ni pokok ni bukannya daripada produk Pak Haji. Bukan. Ini produk Allah. Allah yang jadikannya pokok ini. Allah yang buat dia itu untuk memberikan khasiat kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Nah, itu di antaranya. Baik, cuba kita tengok yogurt pula. Kalau kita ambil dia yogurt, kita bandingkan dengan daun fresh, maka dia 2 kali ganda daripada yogurt. Kalau banding dengan daun kering, macam mana? 9 kali ganda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, apa lagi yang kita nak tunggu lagi? Jadi boleh dapatkan daripada Moringa ini dengan offer yang kita keluarkan, beli 2 dapat free 1. 2 botol kapsul ini dapat free 1. Boleh hubungi di mana-mana juga di pejabat kita, ya, dengan Cik Azizi, dan juga boleh juga dengan warehouse kita di Jakarta, Asrul, boleh dapatkan. Buy 2 free 1. Ya, buy 2 free 1. Selama mana? Pak Haji bagilah 3 hari saja. 3 hari saja. Hari ini, besok dan lusa. Okey? Itu khususnya. Masya Allah. Baik, oleh sebab itulah maka kita tengok bagaimana kita Moringa ini telah digunakan, ya, untuk orang yang ada bermacam-macam penyakit. Ada yang kanser digunakannya juga. Sebab apa, ya? Sebab dia ini menghilangkan asid dalam badan. Bila kita kata asid dalam badan tinggi, apa yang akan berlaku? Dia jadi hipoksia, kekurangan oksigen. Bila kurang oksigen, maka itu jadi lemas. Makin lama, makin teruk. Makin lama, makin teruk. Dia makin tak boleh bernafas. Makin tak boleh bergerak. Kerana apa tak boleh bergerak? Orang tu tak boleh berjogging. Kenapa? Dia tak ada nafas. Kalau dia berjogging, dia tak ada nafas. Dia tak boleh berjogging sebab lutut dia tak kuat. Dia tak boleh berjogging sebab
Jantung dia juga tak kuat, paru-parunya juga tak kuat, darahnya juga tidak kuat, oksigen tak cukup, matanya berpinang. Bagaimana cara nak memulihkannya itu? Ambillah nutrisi daripada moringa. Kapsul moringa, insya-Allah. Baik, banyak lagi kajian-kajian. Ini ada kajian anti-inflamasi. Ya, orang yang ada peradangan, ambil dia punya kapsul. Baik, ada orang sebut, Pak Haji, saya ambil kapsul untuk peradangan tapi tak sembuh juga. Ada dua sebab. Yang pertama, dosisnya tak betul. Pertengkakkan dosisnya. Yang kedua, tak sabar. Sabar. Ya, sabar. Dah buy tu free one habiskan. Jaga kesihatan kita. Nanti boleh datang belajar kuliah bersama Pak Haji di sini. Itu di antaranya. InsyaAllah. Sekarang ni Pak Haji ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong. Semua yang menyokong kita untuk projek kakao di Indonesia. Indonesia panggil kakao. Aceh panggil coklat. Kalau di Malaysia panggil koko. Masya Allah. Ya. Dan insya-Allah kita akan juga membuat pertemuan bulan depan. Ini Pak Haji akan turun. Tapi pastikan petani-petani sudah siap dekat situ. Masya Allah. Ya. Kita nak lihat bagaimana projek ini menjadi besar kerana ilmu herba ini dia boleh pergi kepada kesihatan manusia, kesihatan haiwan dan boleh pergi kepada pertanian. Pertanian. Masya Allah. Jadi kalau dia guna untuk pertanian, maka pertanian itu jadi super. Jadi hebat. Bagi mereka yang tak pernah mengikuti program bersama Koko Indonesia, boleh hantar apa? Hantar nombor handphone. Bagi saya nombor handphone tu. Masuk dalam grup mana apa tak apa tulis itu. Pak Haji tolong masuk saya dalam grup Koko Indonesia. Nanti akan kita invite dekat situ. Ya. Pak Haji nak cerita sikit lah. Satu benda miracle. Miracle bagi kita yang tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah tak ada yang miracle. Apa dia? Selepas 4 hari saja pokok yang tidak berbuah, pokok yang tidak berbunga, yang sudah umur 35 tahun kembali dia menjadi bunga, bantalan-bantalan bunga dan dia akan keluar buah yang sihat. Pokok kakao, koko, coklat yang telah ditebang orang. Ya, yang telah ditebang orang. Ya, insya-Allah kalau belum tebang, jangan tebang sebelum jumpa Pak Haji. Itu di antaranya. Baik, kita tengok lagi bahawa bagaimana pokok ini digunakan sebagai anti-cancer. Ya, anti-cancer, anti-ulcer. Satu kajian yang telah dibuat pada tikus putih. Ya, mereka gunakan ini. Maka jadikan tikus putih itu sebagai media percobaan. Untuk berikan dia dengan sel kanser. Tiba-tiba dia diberikan dengan pokok kalori, dia tak jadi. Dia tak jadi. Sangka dia kanser akan merebak pada tikus putih ni. Tak merebak dan hilang lama-kelamaan. Itu ajaib. Ya, bagaimana sangat baik. Okey, moringa juga digunakan untuk rawatan barah tu kanser dan memulihkan ketegangan emosi dan kerisauan. Risau yang berlebihan. Itu di antaranya. Benih dan akarnya itu mengandungi sumber antibiotik semula jadi yang sesuai untuk rawatan jangkitan kulit. Tadi kita sebutkan dah. Kulit, ya, ambil daunnya itu, tumbuk, spray dengan minyak sahara, sapu kat kulit. Kalau tak mahu minyak sahara, ambil sapu minyak zaitun. Tumbuk, campur dengan daun dia, sapu kat sakit kulit tu, yang gatal-gatal tu. Yang ada bisul, yang ada gatal-gatal, yang ada eczema, yang ada penyakit kulit. Dermatitis dan sebagainya. Tuan, jangan lupa, moringa. Sebab tu, tanam pokok moringa di tepi rumah. Masya Allah. Begitu juga kajian tentang antibiotik. Ya, sangat baik untuk ubat demam, ya, untuk penyakit-penyakit yang kena jangkitan.
Okey, kajian ilmiah yang lain pula mendapati. Apa kajian ilmiah dia? Mereka gunakan untuk merawat penyakit diabetes. Salah satunya penyakit diabetes ini, dia kena gangren. Gangren, luka yang tak mau sembuh. Dan luka itu akhirnya menyebabkan kaki terpaksa dipotong. Jadi sebab itu bagaimana cara kita nak merawatnya, maka kita boleh gunakan daun kelor ini. Yang menggunakan saja. Kemudian seterusnya dia juga digunakan beta-sitosterol. Nah, beta-sitosterol ini untuk darah tinggi dan juga untuk kencing manis. Ol tu, beta-sitosterol, stigmasterol, itu semua adalah alkohol. Kumpulan alkohol, bukan arak, bukan begitu. Ya, kalau begitu halia pun ada olnya, takkanlah halia pula tak boleh makan, ya. Itu dia antaranya. Kita kena faham. Okey, kemudian dalam kajian yang lain, mereka telah menunjukkan segelas daun moringa dapat membekalkan keperluan harian vitamin A untuk 10 orang. Allah, segelas untuk 10 orang. Masya Allah. Di mana kajian ini telah dibuat di Afrika Selatan, di Malawi, ya, mencegah buta di kalangan kanak-kanak yang disabitkan dengan kekurangan vitamin A. Kita ni, bila kita makin tua, vitamin A dalam badan kita makin kurang. Sebab tu mata jadi tak terang. Jadi macam mana nak jadi mata kita tu terang? Ambil vitamin A. Di mana ada vitamin A? Ada dalam carrot, ada dalam wortel. Tetapi yang paling banyak di mana? Ada di dalam kelor. Daun kelor. Masya Allah. Okey, ini adalah di antaranya mempunyai ini. Subhanallah. Rekod perubatan Ayurvedic di India. Di India ada Ayurvedic. Di China ada traditional Chinese medicine. Di tanah Melayu ada perubatan tradisional Melayu. Di Indonesia ada jamu Indonesia. Ya. Dan serbuk benih didapati mempunyai kesan pembersihan air berbanding dengan rawatan kimia dan dapat membuang 99% daripada bakteria yang hadir. Ya Allah, ambil biji daripada kelor itu, dibuat serbuk, masuk dalam air, bakteria pun mati habis. Masya Allah, ajaib kan? Jadi oleh sebab itu, maka dia adalah pokok moringa ini dinobatkan pada tahun 2004. 2004 telah dinobatkan sebagai pokok pertama yang diberi hadiah Nobel, ya, di mana dia daripada Afrika telah mengetahui projek rantai hijau di Kongo dan menanam lebih dari 30 juta pokok moringa untuk menyelamatkan masalah kebuluran. Mereka tanam sebanyak 30 juta pokok. Masya Allah, ya. Persidangan moringa sedunia telah diadakan secara tahunan. Ini disebut tadi ni. Satu persidangan antara telah dikendalikan untuk mengusulkan isu pembentangan saintifik dunia pada 2 November 2001 bertempat di Dar es Salaam, iaitu di Tanzania. Masya Allah Tuhan. Dan persidangan ini telah mengumpulkan 100 orang daripada 27 buah negara. Cerita pasal moringa saja ni. Dunia sedang berkumpul bercakap tentang pokok moringa yang ditemui oleh umat Islam. Kita ni buat tak tahu saja. Belakang rumah aku ada, dia kata. Ada belakang rumah kau tak guna. Macam mana nak jadi obat dan sebagainya. Itu dia antaranya. Masya Allah, ya. Jadi oleh sebab itulah maka kita kata kejayaan yang banyak itu ditentukan Sabah, ya, sesat. Itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan kat sini ialah kita juga mengeluarkan dalam bentuk spray. Nah, spray ni atas lagi pada kapsul. Kapsul duduk di bawah, spray di atas lagi. Sebab apa kita kata spray di atas ni? Dia halus. Kenapa kita kata spray ni atas ni dia sangat baik? Sebab dia boleh diserap oleh tubuh yang sangat baik. Kalau kita tak mau makan kapsul, ambil spray ni saja. Spray dalam air. Buat goncangan. Baca surah Al-Fatihah. Buat goncangan 53 kali. Kita akan mendapati bahawa
moringa satu solusi yang baik pada masa kini. Kita buat air minum. Jadi sebab itulah, maka kalau kita spray dalam mulut pun boleh juga. Boleh. Tetapi terbaiknya jadikan air minum. Misal kata ya, Pak Haji buat contoh saja. Okey, mana Pak Haji nak buat contoh ni? Katalah ini teh ya, ini teh. Ini teh betul ni. Teh betul. Oh, teh halia ya. Okey, baik. Cuba kita buka Iman. Ni antara contoh dia. Kita buat contoh betul sajalah. Teh ni, Pak Haji nak sebutkan teh halia itu sangat bagus. Satu lagi ya, amalan. Kalau tuan-tuan boleh ambil, ini telah dipraktikkan oleh perawat kita kaedah sini ni. Dia praktikkan apa? Daun pandan. Buat teh. Kemudian campur dengan halia. Allah, untuk ubat tidur. Masya Allah. Jadi, oleh sebab itu, kita gunakan yang ni. Spray. Moringa spray. Pak Haji spray. 1, 2, 3. Dah cukup. Janganlah spray 1. Ini nutrisi. Dia bukan ubat. Kita pun kacau dia. Tadi ni ada teh dah. Ada halia dia. Cuma, tak payahlah bergula. Belajar menikmati teh yang tak ada gula. Ini yang susah ya. Susah. Kena bagi manis sikit ya. Bismillah ya. Kalau kita nak bergula boleh. Guna gula batu. Gula aren. Gula apa lagi? Gula merah. Boleh kita gunakan. Masya Allah. Bila kita spray ini, kita dah dapat semua daripada sekel kelebihan yang ada pada moringa. Tapi jangan minum sekali ini kita kata, oh aku dah sihat dah, tak ada duduk. Ya. Kalau ada air mineral, kita gunakan air mineral. Boleh kita gunakan begitu. Masya Allah. Jadi, ini ada soalan daripada Kak Akiza kita. Ya. Apa khabar Kak Akiza malam ini? Abang Luqman macam mana? Semuanya sihat-sihat belaka. Bagi doakan. Baik. Apa soalan daripada Kak Akiza ni? Assalamualaikum tadi, adakah potasium, ferrum dan mineral yang tinggi dalam moringa itu boleh diambil pesakit diabetes yang sudah mengidap CKD ataupun sakit buah pinggang? Kalau boleh, adakah kurang dosis? Oh, tidak jadi permasalahan apa. Memang betul. Potasium tak boleh diambil, pisang tak boleh diambil. Ini orang yang ada sakit buah pinggang. Begitu juga dengan kurma tak boleh ambil. Tapi ini, dia ada ini, kita kata boleh ambil. Sebab apa? Tapi jangan banyak. Terutama kalau kita ambil dalam bentuk spray macam ni. Lagi mudah, tak payah campur dengan mana. Kita spray saja ke muka orang yang ada masalah buah pinggang misalnya. Tapi kita kurangkan dosnya. Berapa banyak. Kalau biasa kita guna kerak, ini guna sekali-sekali. Sebab apa? Sebab orang yang ada masalah buah pinggang ni, masalahnya ialah dia anemia. Dia akan kurang zat besi. Jadi kalau kita bagikan dia pula zat besi, kita pula bagi potasium, kita bagi, dia naikkan pula kreatininnya. Itu dia. Ya, macam papan jongkit. Kuatkan yang ni, turun yang ni. Kuatkan ni, turun yang ni. Jadi nak dapat balance tu macam mana? Boleh. Ada tak titik balance? Ada. Tapi kita kena tengok pada diri kita. Ya, orang yang ada masalah tu, dia boleh tengok. Masya Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu moringa ini, kita nak hantar dia pergi ke mana? Kita nak hantar dia pergi ke paru-paru. Macam mana kita nak hantar dia pergi ke paru-paru? Tengok dekat sini. Dalam tubuh badan manusia ini, ada dia punya pintu-pintu. Yang pertama sekali, pintu nak pergi ke ginjal. Ya, kita boleh bagi dia ikut telinga. Belakang telinga. Dia pergi ke otak, otak hantar pergi ke ginjal. Kalau kita nak tengok dia untuk paru-paru, untuk usus, hidung. Jadi, kita bagi secara inhaler. Seperti orang bagi mesin inhaler. Sedut. Untuk paru-paru. Tak payahlah kita spray sampai masuk dalam hidung tu, sampai teruk-teruk. Kita nak ambil debu. Ya, debu saja.
Itu di antaranya. Jadi ini ubat penat, ubat asma, ubat batuk, ubat ada mukus. Pakcik dah pecah rahsia dah ni. Ubat untuk batuk kokol. Batuk tu. Ya. Jadi guna yang ni saja. Subhanallah. Prevent. Pencegahan. Kita pergi ke mana, jumpa orang ni batuk. Ya, naik atas bas, jumpa atas bas orang batuk. Kita jangan lupa bawa ni dalam poket kita. Dalam tas kita. Supaya saat lagi berhenti, kita turun daripada bas tersebut, kita spray. Kita balik rumah, kita jumpa orang ramai, kita spray. Kita pergi dalam seminar, orang ramai, kita tak tahu siapa yang membawa penyakit, kita spray. Jadi itu caranya dia disebut sebagai preventive medicine. Ya, itu adalah di antaranya. Baik. Okey, ni pertanyaan lagi, iaitu bolehkah moringa kapsul disenaji bersama dengan teh botani pegaga? Boleh. Kedua-duanya baik sekali. Boleh diambil kedua-duanya sekali. Baik, ni soalannya untuk masalah paru-paru berlubang, apa herbanya? Itu lain pula. Paru-paru berlubang lain pula. Tetapi moringa ni dia sesuai untuk semua sebab dia nutrisi. Tapi kalau paru-paru berlubang tu, itu ada albumin. Albumin atau kita ambil daripada ikan haruan. Atas lagi pada ikan haruan, ikan apa dia panggil? Ikan hantu. Allah bagi nama ikan hantu. Ikan bukan ikan hantu lah. Bagi ubah mana ni. Astagfirullahaladzim. Memberikan nama yang buruk ke ikan ni yang khasiat banyak. Kita namakan ikan baiduri. Intan baiduri. Ikan baiduri. Lihat dia punya ikan dia tu seperti apa. Aduh. Itulah kita ya. Sebab tu orang yang nak pergi buat umrah, orang nak pergi buat haji ada doa dia. Benarnya doa tu bukan untuk umrah saja, haji saja. Iaitu minta supaya Allah jaga pandangan mata kita. Pandangan yang buruk. Jadi kita ni kadang-kadang Allah buat sesuatu itu sangat-sangat bernilai. Tapi kita namakan dia dengan nama yang seburuk-buruk, nama hantu. Boleh ke begitu? Tak boleh. Dosa tu pun. Ya. Tu dia ikan dia. Ikan baiduri. Masya Allah. Ikan intan baiduri. Boleh. Ikan intan baiduri. Boleh. Kita boleh terima. Orang kata hitam. Dia kata, aku ni hitam. Jangan sebut begitu. Hitam manis. Jangan sebut kita apa pun hitam. Tak apa. Hitam manis. Dia juga tu. Kalau dia hitam betul-betul, tak apa, hati dia putih. Kalau dia rambut dia berpusing-pusing, kita katakan. Tidak mengapa, rambut dia kerinting. Tetapi hati dia lurus. Cuba kita tengok. Fikir ke arah kebaikan. Masya Allah. Oleh sebab itulah maka kita guna ikan ni. Jadi ikan ni boleh dapati di Perlis lah banyak ni. Dekat empangan Timur Tasuh. Kalau tak dimakan ikan tu. Ikan piranha apa hantar tu. Ya, untuk bayi yang 2 tahun tak bisa jalan, ada hydrocephalus dari kepala. Ya, kita guna ini saja. Moringa. Ya, moringa. Itu yang terbaik, Masya Allah. Okey, ini pertanyaan daripada Pak Rodi daripada Tegal. Apa khabar Pak Rodi? Terima kasih atas semua support bersama dengan Pak Haji. Alhamdulillah, syukur ya. Izin bertanya Tuan Haji, ada mitra kami yang sentiasa kalau batuk keluar darah, solusi herba yang efektif. Kita sudah beri minum radik kunyit hitam, syak kedelai dan ditambah dengan anti-rat spray. Baik, kita bagikan dia juga dengan moringa. Ya, sebab kita tak tahu ya Pak Aziz darahnya datang dari mana. Barukah, apakah dia pecah pembuluh-pembuluh darah di kerongkongkah dan sebagainya. Tapi kalau dia batuk-batuk kadang-kadang dia pecah di kerongkong ni saja, keluar darah ya, itu di antaranya biasanya panas lebih sebagainya. Ya, ini Abang Mawardi kita apa khabar hari ini di Pemantan Siantar. Ya, Abang Mawardi hari ini alhamdulillah Pak Bambang Semangun kita sudah
menuju ke pematang siantar. Bukan, Pak Dadan. Pak Dadan kita sedang menuju ke pematang siantar dalam usaha pemulihan koko di pematang siantar. Tak ada tidak buat koko kat situ. Tapi mengikut ceritanya begitu. Okey, seorang pria menderita penyakit sifilis keluar nanah daripada penisnya. Herba apa nak gunakan? Ini dengar betul-betul ni. Dengar betul-betul, Pak Ji nak cerita apa ubat untuk sifilis. Ya, maka kita boleh gunakan pi cari buah quinine atau buah bacang. Buah bacang. Buah mangga, buah bacang. Yang bacang yang bau dia kuat, yang ada banyak serabut dekat biji itu. Kalau kena getah bacang, dia melecur. Sama seperti sifilis. Ambil biji dia tu, buah belum masak, buangkan, ambil bahagian isi di dalamnya itu, asahkan dia, parutkan atau tumbuk dia, ambil airnya disapu di tempat yang kena menanah tu. Sembuh dengan izin Allah. Tapi kena ke buah bacang ni? Cuba kita tengok ada gambar buah bacang ke kat sini? Di antaranya. Okey. Ini orang yang kerap batuk sembuh dan batuk semula. Apa herbanya? Baik. Berartinya, dengar sini. Pak Ji nak sebut ya. Kebanyakannya orang yang kena dengan batuk kering. Ini satu sampel, contoh. Bila dia ambil rawatan 6 bulan, dia hospital, maka dia dikatakan sudah sihat daripada batuk kering. Tapi sebenarnya dia masih ada batuk kering. Batuk ini, kita nak rawat dia, ada 2 herba yang paling berkesan, iaitu Probumin atau kapsul daripada ikan haruan plus dengan VCO. Itu ubat yang terbaik. Kalau tak ada produknya Pak Haji, beli saja produk siapa yang ada. Jangan lupa, beli juga produk HPAI. Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Pak Haji doakan supaya kita semua, syarikat-syarikat yang menjual produk-produk yang halal, semua menjadi besar. InsyaAllah. Ya, jangan ada perseteruan pula di antara HPA dengan HPAI. Jangan ada macam tu. Tak boleh. Sama-sama mendirikan masjid. Produk halal, tanggungjawab bersama. InsyaAllah. Terima kasih Pak Ji ucapkan kepada Pak Rafiq dan juga pada kepimpinan yang akan hadir bertemu dengan Pak Ji pada 6 dan 7. Kalau tak salah pada 5 dan 6. 5 dan 6 pada bulan depan. Subhanallah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Ya. Cari kekuatan di mana kita bangkitkan izah perniagaan Muslim itu. Masya Allah. Ya, di mana-mana juga kita berada. Baik. Okey. Jadi kerak di batuk, Pak Ji dah sebut dah. Yang ni namanya buah bacang. Kalau tempat Pak Ji panggil macang. Kalau di Kelantan ada juga tempat namanya macang. Itu buah bacang. Kalau kena getah dia, macam sifilis betul. Ya, tu dia antaranya. Betul. Bukan kita basuh, tetapi kita sapu, buat sobok kat situ. Dulu kalau lah Pak Ji keringkan dulu bijinya itu. Kemudian dibuat blender, buat dia jadi, diblendkan, dia jadi serbuk. Serbuk tu campur air, sapu. Ya, banyak orang kena begitu. Masya Allah, itu disebut penyakit lelaki, perempuan juga, penyakit kelamin. Ya, tu sebagai tembus, memang betul tembus. Kalau orang laki-laki itu dia punya penis, dia boleh tembus, kencing dia keluar air kali. Masya Allah. Jadi sebab itulah maka kita kena jaga apa yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, jadi sebab itu jangan pergi kepada wanita-wanita di luar sana. Ya, Allah buatnya itu ada pada isteri, ya, sama dengan isteri tadi. Jangan cari yang lain. Allah yang Maha mengetahui. Kalau sudah kena begitu, istighfar. Astagfirullahaladzim, istighfar.
Ya, istighfar terus, ambil sapu dengan izin Allah. Sembuh, jangan lakukan lagi. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Okey, baik. Okey, di mana lah Pak Haji ni? Itu di antaranya. Okey, jadi ini antara yang spray, bagi kata spray dalam air dan sebagainya. Tapi, ni, dengar ya. Ada satu perkara, kalau orang tu bawa mobil, bawa kereta, ya, dalam bahasa Malaysia kereta tu mobil, bawa mobilnya, dia tak tidur dah semalaman kerana perjalanan jauh. Jangan guna terus direct. Dia ngantuk luar biasa. Itu dia punya pengobatannya. Bagi dia duduk rehat dulu. Dia dah tak pergi ke mana dah. Solat isyak pun dah sudah dah. Dia duduk nak tidur, dia guna. Masa tu kita nampak dia Masya Allah. Macam orang ambil mengkudu. Macam orang ambil e-spray. Mengantuknya, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Dan dia nak jadi fly. Macam mana pula fly ni? Mengantuk, fly. Dia nak terlelap. Kita duduk tahan-tahan. Dia nak pergi macam roh kita nak keluar. Kadang-kadang masa takut juga. Takut juga. Tapi ikut ya, lepaskan saja. Dia ada roh itu. Ya. Bukan nak mati, bukan. Dia nak tidak. Tapi dia rasa macam dia fly tu. Macam tu orang ambil ganja. Dia rasa gitu kan? Dia rasa macam tu juga mungkin. Nanti ada orang tanya pula, macam mana Pak Jita? Orang ambil ganja dia boleh betul. Orang sebut dia fly. Tu Pak Jita, dia tahu orang sebut. Sebut. Jangan-jangan pernah rasa tak? Tak rasa. Ya. Pernah lah juga. Tapi bukan kita ambil dia. Kita makan mi. Mi tu ada biji ganja. Ya. Dia jadi fly macam tu. Fly. Subhanallah. Itulah. Lepas tu kita tak boleh ambil dah. Ya, tak boleh ambil. Sebagainya. Jadi kalau kita pergi kedai mi yang luar biasa, orang ramai tu, cuba kita tanya dia, abang ada guna biji ganja tak? Dia kata, saya guna biji ganja lah. Jangan guna. Jangan ambil. Kalau dalam nasi biryani, orang masuk dalam kas-kas dia sebut. Bukan kuskus. Kuskus itu angin kuskus. Ini kas-kas. Kas-kas ini, satu benda herba masuk dalam nasi buat orang makan sedap. Itu Masya Allah Tuhan. Macam-macam orang gunakan. Atau apa dia? Orang gunakan biji pala. Biji buah pala. Sebab tu biji buah pala ni orang bincang dia haram. Tak boleh kita gunakan. Biji pala. Tak boleh guna. Sebab apa? Dia fly. Tapi moringa ni, dia bukan fly macam tu. Tapi kalau kita ambil, kita tahu. Kita akan rasa bukan hayal. Jadi kalau bukan hayal, bukan fly, bukan tu, apa maknanya? Maknanya tidurnya itu, subhanallah, diselipi. Allah, kurniaan Allah kepada orang yang nak gunakannya. Masya Allah. Baik, ini sejak saya selalu beri anak 6 tahun albumin spray, bagus, betul, dalam air, betul, dan moringa kapsul, Masya Allah, baik sekali keberkesanannya. Nampak beza pada kehalusan dan kelembapan pada kulitnya. Ya, betul Ibu. Baru ini ada kes HFMD, hemofilia kan? Okey, di tadika anak-anak terhindar daripada, ini influenza ni. Jadi subhanallah, betul. Terhindar daripada jangkitan sebab dia menguatkan sistem imun. Betul? Itu di antaranya. Tanya Pak Haji. Untuk pasien habis operasi prostat tapi bekas operasi masih berdarah terus, ya gunakan moringa. Ya, Ayu. Dan juga pada Alin. Apa khabar Alin? Anak-anak bagaimana anak-anak kecil tu? Okey, alhamdulillah. Okey, apa dia? Apa herba yang Tuan Haji sedang katakan tu yang mengantuk luar biasa tu? Alin ni kelepasan ni. Mana ni? Ni, Alin. Moringa spray. Moringa spray tak sama dengan moringa kapsul. Yang ni dia tak mengantuk sangat. Dia anti radang. Tapi kalau spray dia jadi ngantuk. Dia jadi ubat tidur. Sebab apa? Sebab apa? Herba dalam bentuk spray jadi ubat tidur.
Tapi dalam bentuk kapsul tak jadi seperti itu. Kenapa? Kerana dia telah mengalami suatu potensi. Dia spray jadi halus. Ya. Dan Pak disebutkan, kalau untuk paru-paru, spraykan dalam hidung. Kerana dia langsung pergi ke paru-paru. Ingat tu. Ya, ketuanya. Masya Allah. Assalamualaikum Tuan Haji. Izin bertanya, seorang wanita usia 40 tahun, golongan darah A, banyak dark spot di wajah. Herba apa digunakan untuk masalah dark spot? Okey, boleh. Boleh guna juga moringa sebab dia untuk kecantikan. Tetapi kalau kita nak guna untuk perawatan, yang sebenarnya Pak disebutkan di muka ini, di wajah ini, Mutant Spray. Mutant Spray. Jerawat ke, tombok hitam ke, kita guna daripada Mutant Spray tersebut. Okey, ada soalan lagi ya, kita tengok. Apa herba? Ya, moringa dalam bentuk spray. Kak Syikin tolong jawab soalan Adin tadi, iaitu moringa. Baik, moringa belum lagi ada cerita pasal Dixipin tau. Dan belum lagi dia untuk memperbaiki tidur. Dia nutrisi banyak. Belum ada penelitian lagi tentang untuk dapat beta frekuensi. Ini pertama kali yang kita jumpa. Ini pun bukan kita jumpa ya. Pak Haji guna sendiri saja. Memang betul efeknya begitu. Jadi faham dah. Kalau nak tidur tu, kita ambilkan dia daripada moringa. Moringa. Jadi kalau orang tuan-tuan kata apa? Kalau gugur lah nangka, jangan menimpa sidahan pahu. Kalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan terkenang orang yang jauh. Jadi oleh sebab itu pula, kalau nak tidur, tidurlah mata. Kalau tak mau tidur, sembur dengan moringa. Dia macam tu. Ambil moringa. Bismillah dengan izin Allah. Baik. Okey, ada soalan sikit lagi. Kita ada masa 3 minit lagi untuk bersama-sama ya. Bagi makan nak tulis soalan lekas ya. Soalan 3 minit lagi. Boleh jawab. Assalamualaikum. Saya ada produk bernama Baunchem. Baunchem ini baik untuk BA, baik UN untuk kencing manis. KI kencing M manis. Dulu masa pelatihan di Perlis dah lama dah ada beli satu. Tapi tak tahu nak guna macam mana kerana belum sampai ilmunya. Jadi Baunchem ni orang yang ada gangrene, kencing manis, perut dekat dia tu. Ni bapak dia buat gitu. Nanti dia kering. Kalau ada tulangnya lagi, hidup dengan izin Allah. Baik. Okey, ini soalan yang terakhir bagi kira. Ada lagi ya. Soalannya ada baby bawah 2 tahun sesuai tak konsumsi moringa spray? Oh baby, kita gunakan. Boleh, tapi tengok macam ni. Pak Haji kata, jangan dispraykan kat mata dia, jangan spray kat mulut dia. Ni seperti debu, macam tu. Nampak? Bagi dia kena debu-debu ya. Budak tu bagus sekali. Cumanya kita guna pada waktu siang. Jangan guna pada waktu malam. Sebab apa? Sebab baby tak boleh lemak pada waktu malam. Dia nak jadi sesama. Tak boleh. Waktu siang, okey, boleh gunakan. Okey, soalan terusnya. Assalamualaikum Tuan Haji. Izin bertanya. Herba apa yang baik untuk kesihatan ginjal? Untuk ginjal itu Hemospray dengan alkali. Hemospray dengan alkali ni, kalau kita ambil dia tak berkesan, tak turun lagi kreatinin, tingkatkan dosis. Sangat baik. Okay, baik. Masalah dalam telinga. E-spray. Kalau lah masalah kita nak bagi e-spray, kita selalunya spray kat belakang telinga ni, dekat tulang kerah ni. Tapi kalau masalah telinga tak dengar, berdesing, ya, kita spray di cuping telinga ni. Dia masuk sikit ya, bukan spray dalam air dan telinga, bukan. Okey, mau tanya Tuan Haji, apa herba untuk kasus gout arthritis akut, kaki sakit banget dan sudah muncul banyak dia punya tofus. Oh subhanallah. Arthritis ini itu dia alkali spray. Cumanya ada orang tulis sini dia kata apa? Saya dah guna alkali spray tapi tak mau hilangnya gout. Sebab tak ikut kuliah. Kena tingkatkan dosisnya sebab asidnya tinggi dekat kita.
Nanti tingkatkan. Kalau hanya harap 1 spray saja, tak mau lega juga, dia kata tingkat 2 spray, tingkat 3 spray, ya, sampai 7 spray. Dalam ayat itu, goncang minum, sembuhlah dengan izin Allah. Baik. Soalan yang terakhir ya. Baik, Alhamdulillah. Apakah bagus kita kombinasikan spray moringa dan spray rawako dalam kopi kunyit hitam? Tu dia. Spray moringa sudahlah. Rawako itu kita guna untuk luar. Spray kat pusat saja. Okey. Baik, kepada semua yang telah mengikuti bersama dengan kuliah Pak Haji pada malam ini, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak kerana menghargai ilmu ini. Yang paling penting kita belajar. Kalau kita tak guna lagi, satu hari kita guna. Satu hari aku dah pernah mendengar, tulis, catat apa yang kita dapat ini. Nak dapat himpunan ilmu ni, kita tak boleh dapat masa satu hari. Kita kena buat banyak ribu-ribu orang sakit baru kita dapat membuat satu kesimpulan. Kalau tidak, tak boleh. Kalau kita baca buku, tak boleh tuan. Tak boleh. Ya, dia kena ada praktikal. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.